Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah dengan kasih sayang dia, Allah Ta'ala telah himpunkan kita di tempat yang sangat mulia, tempat yang paling Allah Ta'ala cinta, yakni Masjid Surau, yang merupakan rumah daripada rumah-rumah Allah. Jadi ini satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita dapat datang rumah Allah, segala-galanya menjadi bernilai di sisi Allah. Kita datang menuju ke rumah Allah, itu pun dah ada nilai dah. Setiap langkah ni Allah Ta'ala akan angkat satu darjat, Allah ampun satu dosa, Allah akan beri satu hasanah, satu kebaikan. Itu belum sampai, baru nak menuju, kan? Datang pula merempuh gelapnya malam, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan gelap malam yang kita rempuh itu menjadi cahaya yang sempurna untuk kita pada hari kiamat nanti. Maksud hari kiamat di sini ialah pada hari akhirat. Bila kita dah jadi warga akhirat, dah jumpa dengan akhirat, barzah itu gelap, mahsyar itu gelap, maka apa cahayanya? Inilah cahaya-cahaya yang kita sangat harapkan nanti. Jadi ini kita kena syukur banyak-banyak pada Allah. Ini nikmat besar, jauh lebih besar daripada kita dapat juta-juta ringgit. Walaupun kita tak rasa besar lah, sebab kita tak berapa faham. Tapi bila kita masuk saja kubur, kita faham. Kita sangat-sangat faham pada masa tu. Cuma malangnya kita tak dapat lagi nak ulangi, nak buat, kan? Jadi kita syukur sungguh-sungguh Allah telah pilih kita untuk berada di rumah dia ini, jadi tetamu dia. Kita tunggu waktu isyak, setelah menunaikan maghrib, maka Nabi SAW beritahu, satu orang yang solat satu fardu, kemudian dia terus menunggu untuk fardu yang kedua, sepanjang penantian dia itu Allah Ta'ala akan catat seolah-olah dia berterusan dalam keadaan solat. Dan Allah Ta'ala hantarkan satu malaikat yang khusus, one to one, kan, akan datang khusus untuk mendoakan sepanjang dia menunggu waktu solat kedua tu. Masya Allah. Kita pula duduk dalam majlis ilmu, malaikat pula akan datang, akan meneduhkan kita dengan sayap-sayap dia, menaungi kita dengan sayap-sayap dia, dan mereka akan bersusun-susun sampai ke langit dunia, kan? Begitu sekali Allah muliakan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Semoga ini semua nanti kita akan dapat saksikan. Tapi kita kena ingat, pada masa tu baru nak percaya, dah tak ada nilai dah percaya tu. Kita nak percaya masa kita tak nampak apa-apa ni, kita tak jumpa apa lagi, kan? Tapi kita nak usaha dengan yakin atas janji Allah, atas khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita sambung daripada kitab kita ni, Penawar Bagi Hati. Muka surat 88 Betul? Yang ni dalam bab tawakal, kan? Kita masih dalam bab tawakal. Tu, bab yang ketujuh pada menyatakan tawakal. Jadi kita bercerita sekarang ini berkenaan dengan rukun. Rukun tawakal. Kalau solat dia ada rukun dia 13. Kalau dalam mazhab Syafi'i lah. Kalau wuduk rukun dia berapa dah? Itu saya cerita. Ada berapa? Rukun wuduk 6. Ingatlah tu. Alhamdulillah. 6. Jadi rukun kepada tawakal ada 3. Kata pengarang kita, rukun kepada tawakal tu ada 3. Jadi rukun ni
kalau kita tak buat rukun, tak sempurna satu rukun, maka amal itu akan tak dikira sebagai amal, tak sah. Cerita dia tak sah. Kita semayang, tiba-tiba kita tak nak takbir, kan? Kita tak nak takbir, tak nak Allahu Akbar, takbiratul ihram, tak boleh. Atau kita tak nak niat, atau kita tak nak baca Fatihah, kita saja tak nak qiyam, uzur lain ceritalah. Kita tak nak rukuk, kita tak nak sujud, maka ini semua rukun-rukun. Kalau kita salah satu tak buat, dia bukan jadi solat tu tinggal satu markah. Tak, bukan macam tu. Ada 13, satu saja kau tolak, 13 tolak satu, sepatut jadi 12 kan? Tak, dia kalau 13 tolak satu jadi kosong. Maknanya semayang itu akan tak dikira solat, sebab tak cukup rukun. Dah cantik dah, Allahu Akbar, baca Fatihah pun dah keluar lagu Mekah dah, kan? Baca surah pula, Masya Allah, keluar lagu Madinah pula. Dah rokok cantik semua. Bila tahiyat, tak betul tahiyat tu. Bukan tak buat pun, tak betul. Apatah lagi kalau tak buat. Dah buat tahiyatnya, bacaan tahiyat itu dah buat, tapi tak betul. At-tahiyatul mubarakah, habis tuan-tuan. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sebab tu tuan-tuan, ulama minta supaya kita kaum lelaki, ketua keluarga, semak bacaan tahiyat ahli keluarga kita, anak isteri kita, isteri dan anak-anak kita terutamanya. Siapa sini yang dah semak tahiyat isteri dia? Yang dah ada isteri lah, yang belum ada tu tak payahlah, kan? Ke semua tak ada isteri lagi? Takkan kot. Siapa yang dah semak angkat tangan? Dah semak dah? Alhamdulillah. Dah semak dah? Lulus ke tak lulus? Lulus. Alhamdulillah. Tapi lulus tu awak sendiri dah belajar ke dulu sebelum nak semak isteri tu? Kan main sedap hati. Sedap juga bini aku baca. Main sedap tak jadi. Jadi kita orang lelaki ada tanggungjawab. Solat isteri kita tak sah, kita menanggung. Solat kita tak sah, isteri tak tanggung. Ini tidak adil. Apa nak buat? Itu dah hukum dia. Kan syurga isteri bergantung, redha Allah pada isteri bergantung pada redha suami pada dia. Baca yang tu sedap lah, tapi tanggungjawab pun besar. Okey. Jadi tuan-tuan yang belum lagi semak tahiyat anak, tahiyat isteri lah dulu, kemudian anak-anak, tolong buat supaya kita lepas dengan Allah Ta'ala. Kita buat tu bukan kerana kita ni nak cari salah dia, atau kita nak rasa kita ni hebat, bukan. Kita buat dengan niat nak tunaikan tanggungjawab, supaya kita boleh jawab tanggungan kita ini dengan Allah. Tu nama dia tanggungjawab. Kita ada tanggungan dan kita kena jawab depan Allah Ta'ala besok. Kena tanggungjawab. Jadi tahiyat ini kena bacaan kena betul. Walaupun dia bukan ayat Quran, di dalam solat dia salah satu rukun qauli, rukun yang mesti sebut dengan betul. Bila rukun qauli kena sebut dengan betul, dia punya level dia tu macam Fatihah. Sama-sama rukun. Sama-sama rukun. Jadi kita cek Fatihah, kita kena cek. Dan juga sebab dua lagi yang lain tu macam mudah lah sikit. Allahu Akbar takkan tak betul kot sebut, kan? Allahu Akbar dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, takkan tak reti nak sebut, kan? Tetapi Fatihah dengan tahiyat, bacaan tasyahud akhir, kita kena pastikan sekurang-kurang sampai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang sampai situ mesti tepat. Jadi tolonglah, tanggungjawab kita tuan-tuan. Ini dah hidup 30 tahun, dengan isteri 40 tahun, kan? Dengan isteri sekali pun kita tak pernah, kan? Macam saya cerita lah pada tuan-tuan, saya dah cerita.
saya kahwin dulu, memang pertama yang saya cek Fatihah, tahiyat, dan suruh ambil wuduk. Saya cek wuduk dan juga cara solat. Saya suruh semayang 2 rakaat, saya perhatikan dia solat. Sebab apa saya nak jawab depan Allah Ta'ala besok, walaupun isi saya tu ustazah. Kan, ustazah tak ustazah, sebab aku yang nak jawab besok depan Allah, terpaksalah minta maaf dengan dia. Kata minta tolong baca, kan, saya nak dengar. Minta tolong baca, saya nak dengar. Jadi tuan-tuan, kalau yang kita dah khatam belajar tu, Fatihah kita sendiri pun dah ada orang yang cekkan, tahiyat kita pun dah ada orang yang perakui, sahkan, balik baru kita cek isteri kita, supaya barulah betul checking kita tu. Ini kita pun ke laut, kita ke laut, dia ke mana? Kan, ke lautan lah jawab dia. Jadi kita kena hati-hati. Kecuali kalau isteri kita tu qari'ah, lain lah. Kahwin dengan ustazah, kan, itu minta dia lah pula cek kita. Boleh tuan-tuan? Berukun. Sebab apa itu rukun? Macam tu juga dalam rukun tawakal. Dia ada 3 je rukun dia. Tapi kalau salah satu ni tak buat, maka tawakal itu tak dikira sebagai tawakal. Tak jadi apa-apa. Tak ada nilai dia di sisi Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kata, wallahu innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah menyukai orang yang bertawakal tu, tak dapatlah kita, kan? Baik, jadi kita dah bincang hari tu. Yang pertama ialah dari segi iktikad kita. Iktikad kita, akidah kita dengan Allah sebagai pencipta yang maha kuasa, dan tidak ada yang boleh berlaku atas muka bumi baik, di atas langit baik, di mana saja baik, melainkan hanya dengan kehendak Allah. Itu iktikad asas kepada tawakal. Kita kena yakin sungguh-sungguh Allah lah yang berkuasa segala-galanya. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Dia yang bagi rezeki, dia yang tahan rezeki, dia yang sukat rezeki, dia yang menurunkan sakit, dia yang menurunkan sembuh, dia yang menjadikan lapar, dia yang menjadikan kenyang. Allah yang telah ciptakan segala-galanya dan menguasai segala ciptaan. Tidak ada satu perkara pun yang boleh berlaku melainkan hanya dengan izin Allah. Masya Allahu kana. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itu sahaja yang akan berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tidak akan berlaku. Jadi ini akidah. Ini benda yang kena tertanam dalam diri kita. Kalau orang tak ada akidah yang sebegini, tawakal dia awal-awal, baru rukun pertama dah fail dah. Tak boleh nak raih. Tu kita dah bahaskan sebelum ni. Kemudian ada pun, ni kita sambung. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati, iaitu percaya ia dengan Allah Ta'ala dan tiada berpaling ia kepada yang lain, maka ketahui olehmu bahawasanya ada padanya 3 kelakuan. Jadi yang kedua ialah kelakuan. Dia kata kelakuan. Kelakuan ni maknanya apa dia? Keadaan sifat hati kita. Jadi pertama tadi kita dah percaya, yakin, dah beriman, beriktikad, berakidah bahawasanya Allah lah segala-galanya. Allahu Ahad, Allah lah yang Maha Esa. Allahu As-Samad, Allah lah yang tempat bergantung hajat segala-gala makhluk ini. Baik sebesar-besar makhluk seperti arash, maupun sekecil-kecil makhluk seperti virus, semuanya bergantung hajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akidah. Sebab tu tasawuf, akidah, fiqh ni dia tak berasingan. Dia tak berasingan. Ni kita akan jumpa yang fiqhnya lepas ni. Masih dalam bab tawakal, tapi ada fiqh dia. Dia bukan kata ya, benda yang terasing-asing, tak. Benda yang sama juga sebenarnya. Cuma suluhan sisi dia tu lain. Yang ni tengok dari sini, yang ni tengok dari belah sini.
Jadi macam contohnya bila bab tawakal, kita kena faham, untuk tawakal itu sah di sisi Allah Ta'ala, ada 3 rukun. Yang pertama tadi, iktikad kita. Yang kedua ialah sifat hati kita, kelakuan hati, perbuatan hati kita. Apa kelakuan dia? Apa perbuatan hati kita tadi? Iaitu bahawasanya ada 3 jenis. Ada 3 bentuk kelakuan hati kita. Perbuatan kelakuan hati ini. Yang pertama, barang yang telah hamba sebut, iaitu seperti percaya engkau akan wakil. Wakil ni kat sini maksud dia peguam. Yang pintar, kemudian daripada mengiktikadkan engkau akan kasih sayangnya akan dikau dan kuasanya menolong engkau. Jadi pertama, kita tahu peguam kita ni powerful, the best in Malaysia. Kena kita, itu dia panggil akidah. Maksudnya kita yakin. Yalah, kita mesti nak, bila kita nak berguam ni, mesti kita cari peguam yang kita yakin lah kan. Mana kita yakin kemampuan dia. Jadi bersama juga kita kena yakin dia ni memang betul nak tolong kita, kasih sayang dia tu. Kalau dia pandai, dia hebat, tapi dia pun buat tak tahu je kan. Nak jumpa kita pun payah, macam mana nak bela kita. Jadi kelakuan hati yang pertama ini apa dia? Iaitu kita percaya dia ni pandai. Di samping kita yakin dia ada kemampuan untuk membantu kita, dan dia ada komitmen, dia ada passion, kasih sayang dia tu, maknanya kesungguhan dia untuk menolong kita. Ini bila kita ambil contoh hal yang berkait, katalah ada kes mahkamah, maka kita cari peguam. Maka peguam itu kita kena yakin dengan dia. Ini menunjukkan tahap kategori kelakuan hati yang pertama. Itu yang pertama. Seperti kita ni meyakini dan kita mempercayai peguam kita dalam kes mahkamah. Yang kedua, lebih kuat daripada yang pertama. Macam mana pula bentuk yang lebih kuat kategori yang kedua ni? Iaitu menyerupai, seolah-olahnya macam akan kelakuan budak pada percayanya dengan ibunya, dan meminta tolong ia akan dia pada segala yang mengenai akan dia, seperti lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana percaya ia akan kasih sayang ibunya akan dia, dan kelakuan yang kedua ini tiada dapat ia dengan usaha dan dengan berfikir bersalahan kelakuan yang pertama. Dia macam ni. Lawyer ni kita guna rasional, betul? Betul tak? Kita tengok track record dia, kita tengok profile dia, kita tengok kelulusan dia, kita tengok kes-kes dia yang lepas. Mana kita guna rasional, maka kita pun yakinlah dia ni bagus, lawyer yang baik, lawyer yang hebat, lawyer yang pandai, lawyer yang committed. Itu kita akan, maka terhasil daripada conclusion situ, kita pun serahkan pada dia. Serahkan tu tawakal tu. Maksud serah tadi. Okeylah, tuan lawyer, saya percayalah pada ni. Sekarang tuan lawyer, uruskanlah kes saya ni. Kan? Sulaiman Akhlaqan. Nama lawyer tu kan. Yang kedua ni pula, bagaimana yakin seorang anak kepada ibu. Budak dia tak nampak orang lain kan. Apa masalah pun dia nampak mak dia. Sebab tu apa-apa dia cari mak dia. Mak tolong mak kan. Apa sikit lapar mak, sakit mak, suka mak, marah pun mak, bergaduh dengan kawan pun dia panggil mak dia, panggil bapak dia. Macam tu lah. Dan perkara ini bukan sebab fikir-fikir tak. Ini dia datang daripada rasa. Sebab dia kenal, dia tahu dah mak dia itulah mak dia, dan dia daripada kecil dia dah tengok mak dia lah yang bagi makan, mak dia lah yang bagi, yang kisahkan dia, mandikan dia, kisahkan dia, jaga pakai minuman semua. Maka rasa itu telah membawa dia yakin dia akan serahkan diri dia, budak ni tadi, kepada apa mak dia cakap. Maknanya dia menyerah
kepada ibu dia. Macam itulah kategori kedua, kelakuan hati seorang yang bertawakal pada Allah. Tadi dia tawakal menggunakan rasional. Yang kedua ini dia menggunakan rasa dia. Kerana apa dia tahu mak dia ni sayang pada dia, dan mak dia ni, dia tengok mak dia lah segala-galanya. Semua mak dia boleh settle masalah dia. Daripada kecil macam tu, maka sebab tu akhirnya dia datang kesimpulan tu dalam diri dia. Maka jadilah kelakuan itu tawakal, iaitu seperti tawakal seorang budak kepada ibunya. Kategori yang ketiga lebih tinggi daripada yang kedua. Lagi tinggi. Yang kedua lagi tinggi daripada yang pertama. Apa dia? Iaitu bahawa adalah yang tawakal itu pada sisi Allah Ta'ala seperti orang yang sudah mati di hadapan tukang memandikan mayat, atau seperti budak di hadapan ibunya mengetahui ia akan bahawasanya ibunya menuntut akan dia segala tiada, ia menangis, dan bahawasanya ibunya mendokong akan dia sekalipun tiada bergantung ia di tepi kain. Macam, nak mudah cerita, macam orang yang apa? Orang yang mati. Dia serah betul lah pada tukang mandi mayat tu. Kau belik lah macam mana, kau gelik lah macam mana, balik ke kanan, balik ke kiri, giruh lah kat mana pun, gosok lah macam mana. Dia tak cakap apa dah. Dia serah sungguh. Orang mati ni tak ada pula dia pelan sikit kan. Berterabur dia jawab dia kan. Walaupun hakikat sebenar dalam hadis beritahu macam tu. Masa kita mandikan jenazah ni akan pesan pada orang yang memandikan dia, jagalah aib aku, jagalah aurat aku, jagalah aib aku, berlemah lembutlah dengan aku. Aku ni baru saja merasai sakratul maut, maka berlemah lembutlah dengan aku. Nasib baiklah kita tak dengar kan. Kalau tak, surau kita ni siapa tukang mandi jenazah? Siapa dia? Import. Import. Ada orang lain. Ingatkan pakat-pakat sini. Maknanya kalau macam tu berterabur, lah kena pula yang cengih. Hang mandi sendiri dah. Banyak pula aku nak tolong mandi pun bagus. Ni hang banyak pesan pula dah. Habis begitu tak boleh begini, hang mandi sendiri. Tak jadi lagu tu tuan-tuan. Jadi orang mati ni macam mana dia hanya menyerahlah kepada tukang mayat, tukang mandi. Nak buat macam mana buatlah. Nak teringkup ke, nak apa ke, nak jiruh kepala dulu ke, kaki dulu, dia tak boleh kata apa dah. Ini satu kategori mana dia dengan Allah Ta'ala tu dia serah sungguh. Ataupun dia kata kat sini, macam seorang budak duduk depan ibu dia. Tadi mak dia tak ada kat rumah, dia yakin dengan mak dia, dia percaya dengan mak dia, dia serah pada mak dia. Tapi kalau mak dia dah ada kat depan ni lagi, dia percaya. Sebab apa? Kerana dia tahu mak dia ni, dia tak minta dokong pun mak dia akan dokong kan. Budak kecil, dia tak menangis pun mak dia akan usahakan bagi. Dan bahawasanya ibunya menyusukan akan dia sekalipun tiada meminta ia akan dia. Adapun habis sampai situ rukun yang kedua. Itu maksudnya rukun yang kedua, kita ada penyerahan hati kita dengan 3 makam tadilah. Sama ada kita ni serah pada Allah seperti seorang yang yakin dengan peguam dia, atau seperti seorang yang yakin dengan ibu dia, atau seperti mayat yang menyerahkan segalanya, pasrah terus kepada orang yang memandikan. Jadi kita dengan Allah Ta'ala duduk dalam mana-mana kategori tak apa, semua sah sebagai rukun yang kedua tadi. Yang pertama i'tikad, dia yakin kemampuan orang yang dia nak berserah. Yang kedua ialah kepercayaan dia kepada orang yang dia nak berserah. Dua perkara yang berbeza tu. Satu i'tikad dia, maknanya keyakinan dia kepada orang ni begini. Allah Ta'ala ni macam ni. Macam tu kalau dalam bab tawakal. Yang kedua ni, kepercayaan dia kepada orang tu pula.
Orang ni memang betul berkuasa nak tolong aku, dia memang nak tolong aku, dia akan usaha tolong aku. Itu kepercayaan. Dengan 3 macam kepercayaan tadilah, 3 kategori. Mana-mana satu tak kisah, macam orang mati ke, macam budak kecil ke, macam orang yang berguam di mahkamah ke, pun sah. Maka dia telah berjayalah menunaikan rukun kedua. Pengarang pun berpindah dan dia kata apa? Ada pun rukun yang ketiga. Yang ketiga ni apa pula? Pekerjaan. Maka rukun yang ketiga, maka pekerjaan. Yang pertama tadi apa? Ni nak suruh faham betul-betul ni. Yang pertama tadi apa? Keyakinan kita kan? Keyakinan kita. Yang kedua, kepercayaan kita tu nak menyerahkan kepada orang yang kita yakin tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pekerjaan ni apa maksud pekerjaan? Iaitu kelakuan kita. Yang kat sini pekah masuk. Kat sini pekah masuk. Apa dia kelakuan? Dia kata kat sini, sesungguhnya kelakuan pula dah, pekerjaan. Sesungguhnya telah menyangka orang yang bodoh bahawasanya syarat tawakal itu meninggalkan usaha. Pekerjaan tu maksud dia usaha. Maknanya tawakal ini 2 sifat dia dalam hati. Satu ialah tindakan zahir kita, usaha tadi, dan meninggalkan berubat dengan menyerah diri bagi yang membinasakan. Dah sakit tak berubat, kononnya tawakal. Tak betul. Batal tawakal yang macam tu. Nombor 1 right dah. Rukun kedua right dah. Rukun ketiga tak buat. Yang ni apa dia? Berusaha. Maka dia kata contohnya meninggalkan berubat dan menyerah diri bagi yang membinasakan. Maka yang demikian itu salah. Kerana yang demikian itu dilarang pada syarak. Sebab tu saya kata masuklah fiqh. Masuklah fiqh. Maknanya kita nak kena berusaha sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syarak. Macam tu. Dan tawakal itu disuruh oleh syarak. Telah berfirman Allah Ta'ala, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Artinya, bagi seorang itu balasan dan pahala. Barang yang berusaha, ia akan dia daripada segala kebajikan. Dan atasnya dosa. Barang yang berusaha, ia akan dia daripada kejahatan. Dan firman Allah Ta'ala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Artinya, dan jangan mencampakkan oleh kamu akan diri kamu kepada kebinasaan. Tu dia bawakan beberapa dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita berusaha. Allah Ta'ala ambil kira usaha kita. Allah Ta'ala nilai usaha kita. Jadi tawakal ini bukan menidakkan usaha. Salah tu. Sebab tu Nabi SAW, ni kat bawah ni ada sebenarnya. Tak apa, lepas ni saya baca. Ini memang jelas sangat tentang rukun yang ketiga ni. Yang salahnya apa? Yang salahnya kita yakin dengan pekerjaan kita, yakin dengan pekerjaan kita tu, dengan usaha kita memberi bekas. Itu salah. Tetapi kenapa kita kena usaha? Kita kena usaha kerana Allah yang suruh kita berusaha. Yang bagi bekas Allah. Yang tu beza. Dalam tafsir, tak silap saya, dalam tafsir Ar-Razi tu, dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada dibawa satu kisah dalam nak menceritakan ayat ini. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Cerita dia cerita Nabi Musa. Ini dalam tafsir ni saya baca ni. Cerita Nabi Musa. Jadi Nabi Musa AS satu hari sakit perut. Sakit perut dia ni. Sakit. Dia pun
Sebab dia boleh direct dengan Allah bercakap kan. Dia pun hello lah. Ya Allah, sakit perut sangat ni, ya Allah, sembuhkanlah. Apa Allah Ta'ala buat? Allah tak ada ting tiba-tiba hilang sakit, tak. Allah kata, wahai Musa, kamu pergi kat sana di tempat sekian, kamu makan rumput yang kat situ. Ada satu rumput ni, kau makan yang tu. Tapi dalam tafsir, ada orang tanya saya pula, Ustaz, rumput apa tu Ustaz? Allahu Akbar. Dalam tafsir tu tak cakap lah pula rumput apa. Dia kata rumput je lah. Jadi cerita pendek ceritanya, Nabi Musa pun pergilah tempat yang diperintahkan, dan dia pun makan rumput kat situ. Makanlah. Makan sikit, lega sakit perut dia. Alhamdulillah. Okeylah, berlalulah masa. Tiba-tiba satu hari sakit lagi perut. Sakit perut lagi. Sakit. Dia pun terus pergi kat rumput yang dia makan dulu, tempat tu. Dia ambil rumput, ngap. Tengok tak hilang-hilang sakit. Makan lagi. Tak hilang sakit. Lala mengadu pada Allah. Ya Allah, sakit perut sangat ni. Aku dah makan dah rumput hari tu, tapi kenapa tak hilang? Allah Ta'ala jawab apa? Wahai Musa, yang dulu kau cari aku dulu, baru kau cari rumput. Yang kali ni kau cari rumput dulu, baru kau cari aku. Kan? Maknanya apa? Allah Ta'ala sensitif tu, benda-benda macam tu. Jadi Allah Ta'ala nak tarbiyah Nabi Musa. Maknanya kita ni kena betul-betul iktikad kita, tawakal kita tu hanya pada Allah. Kita kena dahulukan Allah. Yakin tu kena betul, kena sahih. Lepas tu barulah kita buat tindakan, barulah kita buat usaha ikhtiarnya. Tetapi dengan yakin bahawasanya yang memberi bekas itu hanya Allah. Jadi dalam ayat yang 2 dipetik ini memberitahu Allah Ta'ala mengambil kira segala akan usaha kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa pula dalil daripada sabda Nabi. Mana dalil yang kata rukun ketiga ni? Iaitu tadawau ibadallah fa innallaha ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'a ghairu da'in wahidin al-haram. Yang bermaksud berubat oleh kamu, tadawau. Tengok Nabi SAW suruh berubat. Nabi suruh kita berusaha, berubat. Kena berubat. Kata Nabi SAW, berubatlah kamu, wahai hamba Allah, berubatlah kamu, hai sekalian hamba Allah Ta'ala. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan ia akan penyakit, melainkan menghantarkan ia baginya akan obat. Melainkan satu penyakit saja, iaitu tua. Tua, tak payahlah nak tepek apa pun, tetap tua. Dia tak boleh nak kata apa dah tu. Nabi SAW dah bagi tahu, lain pada tua tu insya-Allah ada ubat dia. Sakit jantung ke, buah pinggang ke, kencing manis ke, darah tinggi ke, ada ubat dia. Covid ke, ada ubat dia. Tang jumpa tak jumpa tu cerita lain lah. Tapi nak abang kata ada ubat. Kita kena yakin, optimis, kan? Betul, ada orang dah stage 5 buah pinggang, maknanya dah kena dialisis lah tu, stage 5. Doktor senang ya, doktor kata ni tak ada apa, tak boleh nak reverse dah, tak boleh nak reverse balik. Tapi ada rawatan dengan bekam dia, dengan aloe vera dia, dengan apa lagi, makan diet dia, diet sebagainya, boleh reverse daripada stage 5 jadi stage 3A. Mana dah tak perlu dialisis. 3A ni kira okey lah, gagah lah juga, kan? Jadi maknanya boleh macam tu. Sebab apa? Allah dah janji, Nabi dah bagi tahu. Jadi kita jangan putus asa. Ilmu setakat mana hak barat ada tu kita tak nafi, tetapi kita jangan muktamad. Kita jadi muktamadkan dengan dia. Kita kena muktamadkan dengan Nabi. Kita kena yakin
Jadi kita orang Islam ni optimis. Lain tua saja. Tua tak boleh kata apalah. Sebab apa? Tua ni kenapa tak ada ubat? Boleh ustaz. Cocok botok lah apa itu gini. Tak nampak tua. Tak nampak je tua. Tapi tua tak? Boleh tahan tak umur ni? Boleh tahan umur? Ni dah jadi berapa hari bulan 2022 ni. Boleh kita kata, aku tak nak jadi tua. Aku nak stay tahun 2021. Boleh? Tak boleh. Yang tu tak boleh kata apa. Dia mesti naik juga umur tu. Kalau panjang umur. Habis umur baru habis. Orang mati je kita tak kisah dah umur dia berapa. Betul tak? Tak ada pula orang mati ni orang kisah umur dia berapa. Cuma orang tanya dia mati, arwah ni mati umur berapa tahun dulu. Setakat tu berhenti umur dia kat situ kan. Lepas tu orang tak kira dah umur dia. Arwah ni dah 80 tahun. Bukan dah mati ke? Dah meninggal ke? Alah, nama pun arwah. Habis tu 80 tahun macam mana? Dia meninggal dulu 70 tahun. Tapi dah 10 tahun dah 80 lah umur dia. Mana kira lagu tu? Dia takat dapat 70 juga lah. Kan? Jadi maksudnya umur ni memang tua tak boleh nak kata apa. Walaupun hang boleh buat macam orang muda, tetap dia tua juga nama dia. Baik. Jadi di sini Nabi SAW kata macam tu. Dan bersembah seorang lelaki bagi Nabi SAW, adakah aku lepaskan akan unta aku dan aku tawakal? Ini satu lagi hadis yang sangat masyhur. Apa dia? Satu orang datang pada Rasulullah, dia ni ada unta. Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa patut aku buat?" Maknanya adakah aku ni kena ikat unta aku, tambat unta aku, tali unta ni, baru aku bertawakal, atau aku lepas macam tu je? Tawakal je lah. Maka kata Nabi SAW, "I'kilha wa tawakkal." Ikatlah dia, baru kamu berserah kepada Allah. Baru tawakal. Berserah, ikat tu maksud dia apa ikat? Usahalah tu. Tujuan ikat ni supaya unta tu tak lari. Dia bukan kata, aku tawakallah pada Allah, tak payah kata apa. Kalau kita sekarang ni macam kunci kereta, kunci motor, apalah. Motor tak kunci, hidup lagi, tinggal kat depan, pergi masuk 7E, 7-Eleven. Elok lah. Pendek kata, tinggal asak je lah. Kan? Dia kena padamkan, tarik kunci, apa semua, pergi. Barulah boleh kita berserah. Jadi hadis tentang unta ni sangat-sangat praktikal untuk kita faham. Artinya ikat olehmu akan lutut unta engkau itu dengan tali, dan engkau berserahlah atas Allah Ta'ala. Kemudian daripada selesai membicarakan tawakal, memulai hamba membicarakan kasih. Habislah kita bab tawakal, masuk dalam bab kasih. Kerana adalah tawakal itu sebab bagi kasih Allah Ta'ala akan orang yang bersifat dengan dia, dengan firman-Nya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal. Maka hamba berkata, maksud berkata tu nak masuklah bab yang ke-8. Alhamdulillah, masuk muka surat 90 dah kita. Jadi kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan lah kot, kalau ikut jadual. InsyaAllah. Semoga tak ada apa aral lah, untuk kita laksanakan jadual kita ni. Tak lama dah tu, tinggal 10 muka surat je lagi ni. Sat lagi habis. Semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat amalkan, dan kita dapat praktik dalam kehidupan. Seterusnya kita dapat sampaikan perkara ni pada orang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.